Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 29 Mac bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Tarikh temu janji bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan diberikan mulai 5 April ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, tarikh itu akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan SMS 2 minggu sebelum suntikan vaksin diberikan. Tambahnya, kerajaan akan memulakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pada 19 April ini yang akan memberi keutamaan kepada warga emas. Menurut Khairi, setakat ini 2 juta daripada 9 juta golongan sasar untuk fasa kedua telah mendaftar. Dalam perkembangan berkaitan, Khairi memaklumkan seramai 7,235,436 orang telah mendaftar bagi mendapatkan suntikan menerusi program berkenaan. Katanya jumlah itu merupakan sasaran 30% yang diharapkan terhadap penduduk berusia 18 tahun ke atas. Jelasnya peningkatan itu adalah sangat menggalakkan dan pihaknya berharap agar lebih ramai lagi yang akan mendaftar program selepas ini. Berita seterusnya. 4 sekeluarga termasuk 2 kanak-kanak maut selepas kereta Pro 2 Myvi dinaiki mereka bertembung dengan trailer membawa muatan kereta di Jalan Bentung Raup awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Jusoh berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila Myvi berkenaan gagal memotong kenderaan di hadapannya sebelum bertembung trailer dari arah bertentangan. Katanya dalam satu kenyataan, pertembungan itu mengakibatkan pemandu dan penumpang hadapan tersepit dan kereta mangsa remuk pada bahagian hadapan. Dalam kejadian pada 4.10 pagi itu, mangsa yang maut di tempat kejadian ialah pemandu kereta Marliana Abdul Muid, 37 tahun dan adiknya Marlia, 36 tahun. Kedua-duanya meninggal dunia akibat tersepit dan mengalami kecederaan parah di kepala. Sementara itu, 2 mangsa kanak-kanak dikenali sebagai Muhammad Aish Haras Aziz, 7 tahun dan anak Marlia Muhammad Faiz Aryan Muhammad Faizuddin, 9 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Bentung kira-kira 6.30 pagi tadi. Kesemua mangsa beralamat di Banting, Selangor dan sedang dalam perjalanan dari Kota Baru, Kelantan ke Selangor. Kamaruzaman berkata pemandu trailer yang berusia 42 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan walaupun bahagian hadapan trailernya itu turut rosak. Kesemua mayat mangsa dibawa ke Hospital Bentung untuk bedah siasat dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Taktik 3 lelaki mengaburi mata pihak berkuasa menjalankan aktiviti penyeludupan beras di sebalik pakaian dan peralatan sembahyang sejak 6 bulan lalu terbongkar. Pihak berkuasa merampas keseluruhan 13 tan beras pelbagai jenama dipercayai diseludup dari India. Turut dirampas adalah sebuah kontena. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 4 Pasukan Gerakan AM, Superintenden Rizal Mohammed, kegiatan terbongkar selepas pasukannya menahan 2 suspek warga tempatan dan seorang warga negara India ketika menjalankan intipan di sebuah stor di Jalan Teluk Gadong Sabtu lalu. Hasil pemeriksaan di gudang, polis menemui sebanyak 214 guni beras, 459 kampit beras dan 200 kotak beras pelbagai jenama dipercayai tidak bercukai dengan anggaran seberat 13 tan. Dan tangkapan dan rampasan ini telah berjaya memutuskan satu sindiket yang aktif menjalankan kegiatan mengedar dan menyelundup beras daripada negara luar ke Malaysia. Dan kita percaya tangkapan ini juga merupakan satu kejayaan besar kepada Batalion 4 PJS Semenyih kerana inilah julung-julung kalinya PJA Batalion 4 Semenyih berjaya menangkap dan merampas beras dalam kuantiti yang begitu besar. Semua tangkapan ini kita telah serah kepada pihak Kawal Selia Padi dan Beras Negara untuk disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras Negara 1994. Menurut Rizal lagi, anggaran harga semasa beras adalah sebanyak RM515,670 dengan anggaran nilai cukai sebanyak RM698,424 serta jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM1,215,094. Kita ke berita luar negara. Usaha untuk mengapungkan semula kapal kontena Ever Given yang tersekat di terusan Suez hampir seminggu lalu mula menampakkan hasil. Menurut laman web Trafik Maritim,
Vessel Finder dan My Ship Tracking. Kapal kontena itu mula bergerak dari tebing terusan itu 4.30 pagi tadi waktu tempatan. Kapal sepanjang 400 meter yang dalam perjalanan dari China ke Belanda itu sebelum ini tersekat dalam keadaan melintang di terusan Suez sejak Selasa lalu. Sebelum ini, pihak berkuasa terusan melakukan pelbagai usaha untuk membolehkan kapal berkenaan diapungkan semula. Kejadian menyebabkan kesesakan trafik sepanjang 65 km dari pintu masuk selatan terusan berkenaan di Laut Merah. Osama Rabi, ketua kepada pihak berkuasa terusan Suez pada Ahad berkata 369 kapal menanti untuk menggunakan laluan berkenaan. Dan dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.